Ini ada lagi soalan tadi, realiti menganggap Syiah sebagai mazhab. Ini keliru lah sebenarnya. Tak boleh kita panggil mazhab. Dan ini mengelirukan. Sebenarnya secara ringkas lah, sebenarnya saya sudah tulis satu buku berkenaan dengan usaha mendekatkan di antara ahli sunnah dengan Syiah. Tapi buku tu tak ada sekarang ni, habis. Bila bermulanya? Memang dia bermula di Azhar. Syekh Muhammad Abduh di antara orang yang mula-mula mencadangkan, tetapi dia pun tak sempat tengok Darut Takrib itu tertubuh. Di zaman Rashid Ridha barulah tertubuh. Dan Rashid Ridha, anak muridnya, adalah di antara orang yang mempelopori pendekatan ini. Tetapi belum pergi jauh, Rashid Ridha sudah dapat mengesan penyelewengan Syiah dan penipuan mereka. Sebab pada dasarnya mereka sudah mengaku Islam, mereka kata percaya kepada Quran ini dan sebagainya, sama menampakkan seperti kita. Apa salahnya kalau kita cuba berbaik-baik, berbincang-bincang dengan mereka? Mudah-mudahan akan ada sesuatu perubahan yang baik. Itu pandangan ulama-ulama kita pada masa itu, termasuk Dr. Mustafa As-Sibai dalam buku dia As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami. Dia ada sebut macam mana usaha tu, dan dia terlibat juga. Tetapi dia kata ini semua sia-sia. Ini semua sia-sia, hanya berlaku, pendekatan ini hanya berlaku di meja rundingan sahaja. Dan pada hakikatnya berlaku apa? Mendekatkan orang ahli sunnah kepada Syiah. Adapun di tempat mereka tak pernah ajarkan seperti yang diajarkan di Azhar itu secara terbuka, sebagai fik Ja'fari ke apa semua, tak ada. Kitalah yang tertipu sebenarnya. Tengok apa dia buat terhadap salah seorang Syekhul Azhar, Syekh Salim Al-Bishri misalnya, dibuat macam budak-budak. Itulah akibatnya baik-baik dengan Syiah. Dibuat macam budak-budak sehingga dia tulis buku murajaat ataupun dialog dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dialog sunnah Syiah tu, ditulis 20 tahun selepas matinya Salim Al-Bishri tu, Syekhul Azhar tu. Syekhul Azhar tu di antara orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi akhirnya apa balasan mereka? Balasannya dia buat Syekhul Azhar tu macam budak-budak. Yang bertanya, kalau tuan-tuan baca buku tu tahulah macam mana. Nampak dangkalnya, rendahnya tahap ilmu Syekhul Azhar. Dia nak menunjukkan kepada orang ramai, macam ni lah orang ahli sunnah. Apa guna berbaik-baik? Sudah ada bukti banyak dalam sejarah. Tak ada guna. Lebih baik kita jelas saja. Tidak mazhab. Maka dia adalah satu agama, bukan mazhab. Kalau orang cuba mengatakan mazhab, itu mengelirukan. Mazhab macam mana kalau sampai kafir kita tak percaya kepada Imam 12? Mazhab lain, kalau mazhab Maliki, kita tak boleh kafirkan dia kerana perbezaan dia dengan kita. Sebab perbezaan di antara kita dengan mereka hanya dari segi furu'. Ini bukan perbezaan furu', perbezaan usul. Tak boleh bersatu. Seterusnya, macam mana tidak ada sekatan pemerintah Islam, macam ada OIC, macam panggil dia macam tempat kita ni dalam musabaqah, dan pergi, biarkan mereka ini pergi ke Mekah buat haji dan sebagainya. Kenapakah kerajaan-kerajaan ini tidak bertindak apa-apa? Jawabnya mudah saja, kerana kita lemah. Hakikatnya kita lemah. Dah kalau dalam Quran sudah disebut, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Dah kalau musyrikun itu najis, tak boleh benarkan mereka itu masuk ke Masjidil Haram. Masuk juga, lemah kita. Allah SWT sudah mengarahkan kepada pemerintah macam itu. Kemudian Syiah ini adalah Syiah Rafidah. Mereka sendiri pun mengaku mereka Rafidah. Dan dalam hadis ada disebutkan, yakunu qaumun fi akhiriz zaman yusammawna ar-Rafidah yarfuduna al-Islam wa yalfizuna qatiluhum fa innahum musyrikun. Sudah jelas ada dalam hadis. Nabi SAW sendiri telah mengatakan mereka ni musyrikun. Kita sendiri telah tengok dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka itu musyrikun. Tadi telah saya sebutkan syirik macam mana. Betul apa yang Rasulullah SAW kata. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Akhir sekali saya rasa saya nak sudahi dengan satu hadis Muslim yang mana Nabi SAW menyebutkan, yatba'ud dajjal min Yahuda Isfahan 70,000 alaihimut tayalisah. Yatba'ud dajjal, dalam bab dajjal
Sahih Muslim, min Yahuda Isfahan 70,000 alaihimut tayalisah. Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Isfahan, dan mereka memakai semacam jubah yang berbeza daripada jubah orang Arab. Cuba perhatikan hadis ini. Satu Isfahan, di mana letaknya? Adakah di Israel? Tidak. Isfahan di Iran, dan Khomeini itu lahir di kawasan Isfahan. Yahud Isfahan. Apa makna Yahudi Isfahan? Memang kalau kita baca di antaranya buku ini dan banyak lagi buku-buku yang lain, ramai juga orang-orang Yahudi ini yang berada di Iran. Dan penghijrahan orang-orang Yahudi di antara yang terbesarnya daripada Iran pergi ke tanah nih yang dijajah nih, Palestin, dibawa daripada Iran yang ramainya. Kalau kita tak mengambil kira itu, maksudnya bukan Yahudi sebenar, tetapi amalan mereka, cara mereka untuk menghancurkan Islam, untuk memusnahkan Islam sama seperti Yahudi, tapi datangnya daripada Isfahan, bukan daripada Tel Aviv. Alaihimut tayalisah, mereka pakai jubah. Jubah itu berbeza. Memang ketika mula-mula muncul memang berbeza. Kita tengok satu macam. Ini hadis ini cukuplah. Hadis-hadis ini menjadi panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz yang telah pun bersama kita daripada pukul 9:30 tadi dan sampai sekarang sudah 1:30. Jadi walaupun pada asal dia kata tak mau sampai 4 jam, tapi jadi juga macam yang kita kehendaki. Kita rasa banyak yang masih kita rasa tidak puas lah, maksudnya masih lagi belum puas kita untuk mendapat maklumat dan memahami isu ini. Tapi walau bagaimanapun pihak penganjur pada asalnya cuba cari tiket yang lebih sesuai untuk Ustaz, untuk dia balik lewat sikit, petang sikit. Tapi tengok-tengok jadual tiket tu tak ada. Daripada Lostak kena pukul 3, kemudian baru dapat flight Kota Baru di Kuala Lumpur. Kalau ambil hal lepas itu dia kena ambil flight pagi esok. Jadi pagi esok pula dia nak pergi sekolah. Jadi terpaksalah kita ambil jadual yang ada. Jadi lagi Ustaz dia dah nak ke airport. Jadi kesempatan yang ada setakat ni saja. Kalau tidak kita boleh isi sampai ke petang, tidak ni. Jadi kita berterima kasih banyak-banyak kepada Ustaz dan kita jemput Syekh Abu Bakar bin Awang untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz. Falyatafaddal.